Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So, pada petang ini kita cuba live, okay? Sebab hari ini hari cuti, so Uncle try untuk live. Sekarang Uncle berada di dalam luar rumah saja, di balcony saja. So hari ini Uncle open lagi, Uncle cuba-cuba untuk live pada jam 2.48 nih. Okay. Mungkin ada yang santai-santai di rumah mau tanya kan. So boleh join Uncle punya live either di TikTok maupun di FB. So kita boleh sharing lah mengenai apa-apa soalan. Sebab banyak yang WhatsApp Uncle tanya soalan. So Uncle pun daripada Uncle jawab satu-satu soalan kita punya followers, so bagus Uncle buka live ni petang supaya setiap satu soalan tu ramai yang boleh belajar sekali. Setiap soalan tu ada jawapan dia, setiap soalan tu ada jawapan dia. So lebih banyak orang yang lebih bermanfaat lah terhadap soalan yang diajukan dan jawapan tu yang Uncle jawab setiap soalan tu kan. So okay, yang baru join boleh perkenalkan diri dari mana. Mungkin ada yang dari Semenanjung, mungkin ada yang dari daerah Tawau, Sandakan kan. Macam semalam kita ada student UIA yang berada di di KL sekarang. Okay. So okay, kita orang cakap kenal-kenal dulu. Okay. So, kamu boleh prepare soalan. Uncle bersedia untuk menjawab soalan. Okay. Sambil-sambil jawab soalan tu, apa tajuk? Actually, Uncle malas mau bagi tajuk sebab kita pun rojak juga sudah. Apa soalan pun asal dia mengenai isu perundangan mahkamah syariah. So, bolehlah bertanya dalam platform ni, either TikTok maupun FB. Okay. Saya tanya. Okey, tiada anti lah yang menanya ni. Apa soalan? Kalau perempuan tu kalau isteri tu dia sudah mengandung. Isteri sudah mengandung. Okey. Lepas tu dia baru sedar yang dia punya pernikahan tu tidak sah sebab dia menggunakan wali imam tu sendiri. Jadi apa yang dia perlu buat? So maksudnya sebelum tu adakah pernikahan dia tu ada sijil? Tiadalah, kampung-kampung kan. Okey, itu isu dia. So persoalan dia, apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh seorang isteri maupun suami apabila kamu bernikah kampung? Okey. So nikah kampung ni tidak ada sijil. Ramai wanita ataupun orang awam lah kan, dorang kahwin ni kadang-kadang dia tiada sijil kahwin. Dorang ingat semua imam rawatib ataupun imam yang mengimamkan di masjid tu boleh kasih nikah kamu. Sebenarnya tidak. Ingat imam yang dilantik untuk menikahkan ni, juru nikah ni, dia perlu ada watikah pelantikan yang rasmi daripada Jabatan Agama Islam. Ikut negeri masing-masing. Bukan semua imam tu dibagi tanggungjawab ataupun dibagi mandat dalam menikahkan orang. So, bila kamu salah bernikah, ingat, zaman sekarang ni tidak ada lagi istilah nikah terus pergi imam, kena isi borang, kena buat tapisan HIV, okay, kena buat pengesahan bujang kalau yang kahwin tu duda ataupun bujang. So, untuk yang orang mau kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4 ni, dia kena buat satu permohonan poligami di mahkamah syariah. So, tiada lagi cerita, saya tidak tahu bang, Uncle, saya ingat saya ni mualaf. Okay. So kalau kamu perasan dalam Uncle punya live ni pun ramai yang non-Muslim follow. Sedangkan non-Muslim pun kalau mau kahwin, dorang kena isi borang juga di JPN maupun di Mahkamah Anak Negeri. So jangan lagi begitu Uncle, saya tidak tahu Uncle, saya mualaf. So saya tidak tahu, rupanya nikah ni perlu isi borang. Whatever, kena isi borang. Okay. So kita start untuk jawab soalan daripada kita punya follower-follower yang sudah start memberi soalan. Ilikin, okay, Uncle, kalau suami curang dan dah pregnant kan,
skandalnya dan dia nak responsible tapi tak mampu. Okey? Maksudnya apa soalan dua? Kalau dia curang dan telah, uncle mau tahu apa soalan di sebalik kenyataan tersebut, Tidak Encik mampu. Ikin? Tidak mampu. Okey, kalau dia tak mampu, dia nak belilah berpoligami. Okey, apa pendapat uncle? Bagi uncle, kalau sudah kasih pregnant pun, kau kena faham, kasih pregnant, kalau dia nikah, adakah benda tu akan ada kebaikan atau lebih negatif? Itu yang kita kena isukan. Ada orang dia mau bertanggung jawab sebab malu siapakah bapa kepada budak tu. Tapi pada hakikatnya, kalaulah dia terpregnant, anak tu tidak sampai 6 bulan kemariah daripada tarikh nikah, sama juga dia berbin dan berbintikan Abdullah. Kamu mengharapkan dia bertanggung jawab terhadap kandungan tersebut. Bini dia yang pertama pun dia tidak tunaikan tanggung jawab dengan betul. Ini kan pula bini kedua, mustahil, kan? So yang pertama pun fail, yang kedua rasa lulus, confirm tidak lah. So kalau sudah tahu tidak mampu tu, buatlah perangai cara tidak mampu. Okey? Itu pendapat uncle lah. Okey. Uncle, kalau suami ni depan mak and kakak dia langsung tidak pertahankan isteri. Okey. Benda ni sebenarnya kita tiada dalam undang-undang tau. Tapi ini actually mutual understanding ah, Puan Mamai Mamai C, okey, 01. Dia benda ni kamu kena ada perbincangan di antara suami dan isteri. Heart to heart berbincang. Okey, beritahu husband, saya ni isteri. So apabila mama ataupun kakakmu attack saya mohon kau melindungi aku. Kalau kau tidak melindungi aku, siapalah mau lindungi aku? Apalah guna husband yang tidak dapat melindungi? Aku bukan mau minta husband bergaduh sama mama ataupun sama kakak, tapi at least bagilah aku perlindungan, coverlah aku. Begitu heart to heart. Cuba husband bayangkan, kalau husband jadi wife, wife jadi husband, saya tidak mempertahankan si wife, what do you feel? Kita kena beritahu si suami begitu. Kalau sudah bincang pun tak boleh, kamu pun rasa tak selamat sama orang yang kamu kahwin. Bagi uncle memang minta cerai ya, kan? Sebab apa? Tidak ada matlamat perkahwinan. Kalaulah suami itu tidak melindungi isteri, tidak bagi nafkah isteri. So kalau uncle lah, ini bukan hukum. Ini kalau uncle tidak mau. Uncle mau kawin dengan orang yang boleh diharap lah. Okay? Thank you uncle atas penjelasan. Sama-sama. Okay uncle, kalau nikah kampung, lepas tu si isteri sudah tak mau dan minta lepas, macam mana? So okay, macam ini. Dia kena tengok isu. Kalau kamu tu nikah kampung, tidak ada anak, dia senang. Yang jadi isu selalu ni di mahkamah, yang wujudnya anak. Kamu kahwin kampung, anak beranak pinak 2-3 orang. Kalau kamu tidak sahkan pernikahan kamu, anak ni nanti siapa yang mau tanggung jawab ni? Binti Abdullah ni, kamu kena buat nasab anak juga. Okay? Walaupun suami tu nak mau berbalik, isteri tu tidak mau berbalik, tapi kamu kena nasabkan ni anak-anak ni mau dijaga oleh siapa. Syukurlah kalau mamanya menjaga. Kalau mamanya nak mau jaga, bapa yang terpaksa bertanggung jawab. Macam uncle punya experience, mama dia lari, bapa yang terpaksa jaga 6 orang anak ni. So macam mana locus standi bagi seorang bapa mau jaga anak, sedangkan dia tidak ada pengiktirafan perkahwinan? Kalau ibu, dia automatically akan menjadi penjaga terhadap anak yang dikandungnya. Untuk bapa yang kahwin kampung ataupun perkahwinan yang tidak disahkan, dia perlu membuat pengesahan nikah dahulu sebelum membuat penasapan anak. Itulah isunya. Okey, pelajar UiAM, pelajar Malaysia, clear, thank you. Okey, Assalamualaikum Puan Rosita. Waalaikumsalam, saya Ita dari Tawau. Apa prosedur untuk memfailkan cerai? Prosedur untuk memfailkan cerai adalah hadir ke mahkamah dan isi borang sebanyak 3 salinan.
Apa borang dia minta di mahkamah syariah. Banyak yang tanya, uncle, apa mau bawa uncle kalau yang tiada lawyer nih? Bawalah salinan IC yang disahkan sebanyak 3 keping. Bawalah sijil nikah yang disahkan sebanyak 3 keping. So isilah borang, tulislah maklumat kamu kenapa kamu mau bercerai. Jadi jangan lagi tanya, uncle ngam taklik kah ngam fasaq. Dia bergantung kepada isu alasan cerai. Tanya di kaunter mahkamah. Kalau kamu pakai lawyer, lagi senang. Bayar deposit sama lawyer. Lawyer, saya mau cerai. Saya mau cerai sebab saya tidak suka laki saya nak bagi nafkah. Saya tidak suka laki saya kuat maki. Saya tidak suka laki saya berpoya-poya, ada girlfriend lain, kedapatan ini gambarnya bla 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 bla. Biar lawyer yang tetapkan cerai fasah kah ataupun cerai taklik. Pandailah lawyer tu macam mana dia mau filekan case. Kamu tunggu saja. Okey, tunggu datang bicara. Apa kelebihan orang ada lawyer sama tiada lawyer? Orang yang tiada lawyer dia kena turun naik mungkin lebih 5 kali, mungkin lebih 8 kali untuk ke mahkamah syariah. Turun naik sebutan, belum tentu selesai. Kalau kamu ada lawyer, kamu cuma hadir ke mahkamah at least sekali atau 2 kali. Sekali itu masa wakalah peguam, kedua kali itu masa perbicaraan. Mungkin 3 kalilah kalau perbicaraan itu panjang. Tapi pengalaman uncle kalau bercerai, selalunya lelaki ni 50% lah tidak mau datang ke mahkamah. Sebab dorang ingat kalau dorang dah datang cerai dah berlaku. Itu dorang ingat, rupanya jalan. So that's why lah, bagi orang yang ada lawyer, suami datang dah datang, dia tetap bercerai. Tapi bagi orang yang tidak ada lawyer, apabila mohon cerai di mahkamah, tidak kisahlah kamu cerai biasa kah, fasah kah, taklik kah, kalau kamu tidak ada lawyer, kes tu boleh tertunda bertahun-tahun. Tahu kenapa? Sebab kamu punya penyampaian saman tu tidak sempurna. Itu isunya. Okey? Sebab uncle tahu, mau jumpa husband, kamu sudah bergaduh, sudah kena tumbuk, mau jumpa, mau hantar saman, confirm tidak lah kan. Itulah isu yang menyebabkan kamu punya kes tu gantung. Okey? Itu dia punya isu. Okey? So thank you pelajar UIA sebab sudi join uncle punya live. Berapakah anggaran kos untuk khidmat peguam? Wan Rosita boleh PM lawyer tersebut. Kalau uncle, PM uncle ya. Wan Rosita. Okey. Salam tuan Asmira Mas Jaya. Waalaikumsalam. Panggil uncle saja. Dalam masa lockdown ini perkhidmatan di mahkamah bukakah untuk tuntutan faraid harta pusaka? Tutup. Mahkamah tutup. Semua pegawai bekerja daripada rumah. Yang buka lawyer firm mungkin buka lah. Uncle buka, insyaAllah. Uncle setakat ni dah tutup kecuali cuti umum lah kan. Uncle swasta, cari makan terpaksa buka. Kena rajin untuk Sarah 6 orang anak ni. Okay. Okay, soalan sebelah sini. Uncle ulang balik. Uncle sekarang suami sering memberikan. Okay, terlampau jauh. Okay. Okey, kita bermula dengan Mama Isi sudah uncle jawab. Aisyah apa ni? Abdurrahman. Kak Cha dari Johor Baru, Semenanjung. Hai Kak Cha, thank you for join. Kak Cha tiada soalan. Hai, nak tanya adik saya 28 hari bulan 6. Ni naik mahkamah untuk lafaz cerai. Kalau isteri dia tak datang macam mana? Jalan terus. Isteri tidak datang tiada masalah sebab suami yang lafaz cerai. Uncle pun ada kes suami isteri tidak datang, dia boleh lafaz cerai juga, tiada masalah. Okey. Noraisha Hati Wakong. Okey. Hati Kowong. Kalau nak poligami, perlu persetujuan wife ke atau tak perlu persetujuan isteri? Boleh proses ke? Okey. Untuk permohonan poligami, kamu tidak memerlukan persetujuan si isteri pertama, tetapi wajib menyampaikan notis permohonan tersebut kepada isteri pertama. Wajib menyampaikan notis permohonan kamu poligami itu kepada isteri pertama.
Either dia setuju atau tidak, dia boleh buat bantahan di mahkamah. Okey. Okey, Noraisha, Uncle sudah jawab. Okey. Salam, hai Uncle, nak buat tuntutan nafkah, buatlah di mahkamah syariah. Okey. Ataupun melalui peguam, suruh lawyer booking. Puan Ikin, thank you Uncle atas penjelasan. Welcome. Sama-sama. Terima kasih kembali. Uncle, kalau nikah kampung, lepas tu si isteri sudah tak mau dan minta lepas, macam mana? Okey, begini. Kalau kamu tiada anak, kamu boleh cerai macam itu sajalah, tiada masalah. Bagi Uncle lah. Sebab apa? Kamu kahwin pun kampung, cerai pun kampung lah. Tapi isunya bila kamu ada anak, kamu kena daftarkan juga pernikahan kamu yang dulu tu, yang kampung-kampung tu di mahkamah dulu. Sudah keluar pengesahan nikah kamu, barulah kamu bercerai secara official. Okey? Faham Diana? Diana Arta kan ni? Kejap. Dian Arta. Okey. Hazinlan. Assalam Uncle, kiranya suami sering kali memberi tekanan pada isteri. Apakah isteri ada hak minta lepas? Ada, kamu sentiasa ada hak. Okey, bismillah. Sentiasa ada hak untuk diceraikan apabila kamu rasa kamu tu mendapat tekanan emosi ke apa. Kadang-kadang dah bagi tahu tak guna juga lelaki. Okey. Kalau digantung tak bertali lebih dari 10 tahun, macam mana? Okey. Cik Nur, macam gini Cik Nur, 73. Ini depends on wife tu. Kamu mau bercerai, kena buat permohonan di mahkamah untuk bercerai. Kalau kamu redha, tunggu suami, teruskan keredaan itu dengan bersabar. So, kalau mau bercerai, kena buat tuntutan di mahkamah syariah ya Cik Nur. Sebab perceraian ni tidak akan berlaku secara automatik. Kamu kena buat tuntutan di mahkamah. Bagi tahu 10 tahun sudah laki tidak datang. Uncle, mana sudah ni? Kalau dia main mesin dan tak solat, bila dia bagi peluang tapi masih sama, macam mana? Itulah Uncle cakap. It's up to you puan. Kamu mau bagi can kah? Ataupun mau minta cerai, kamu boleh gunakan alasan tersebut untuk bercerai. Pastikan alasan tersebut dapat kamu buktikan di mahkamah syariah. Jangan kamu pun pakai air liur, okey? Betul Uncle cakap, kalau dah laki tak bertahan, minta cerai je lah. Iya, buat apa mau gaduh-gaduh, pendam rasa kan? Nanti stroke lagi, mati. Suri rumah, setelah bercerai boleh minta gaji bulan pada mantan suami sebab uruskan anak-anak dan rumah. Begini, kamu layak mendapat nafkah setelah bercerai hanya 3 bulan ataupun dalam tempoh iddah. Sebab iddah ni ada 2 style. Iddah orang yang tidak mengandung 3 bulan, iddah orang yang mengandung adalah sehingga melahirkan anak. Okey. Kamu bukan cakap minta gaji, tapi boleh minta nafkah anak. Okey? Nafkah anak, keperluan anak. Okey? Kamu boleh minta bekas mantan tu nafkah anak. Bukan minta gaji. Assalamualaikum Uncle. Waalaikumsalam. Apa yang perlu dibuat masa mula-mula mahu buat permohonan cerai? Mau buat sudah Uncle cakap tadi. Kamu kena pilih. Kalau cakap mau pakai lawyer, just suruh saja lawyer yang buat. Kalau kamu tidak mau pakai lawyer, kamu kena datang ke mahkamah. Okey. Ada berbeza sedikit semasa dalam PKP ni. Kalau sebelum kamu datang ke mahkamah, kamu kena buat online booking slot untuk appointment ke mahkamah. Sudah ada slot kamu dalam internet tu, dia beritahu okey kamu boleh jumpa sekian hari bulan, baru kamu datang ke mahkamah. Sudah datang ke mahkamah, mintalah kamu borang mau cerai apa kan. So waktu kamu minta borang tu, kalau boleh janganlah minta borang isi balik rumah baru mau hantar, kan buang masa. Kalau boleh sedialah terus
3 keping salinan IC yang disahkan JPN, 3 keping salinan sijil nikah yang telah disahkan oleh Jahin. Kalau untuk orang Sabah lah. Kalau untuk orang Semenanjung, sijil salinan nikah yang disahkan oleh Jabatan Agama negeri masing-masing. Okey. So barulah kamu tulis ketiga-tiga borang tersebut. Mau buat cerai apa? Fasah kah, taklik kah, cerai biasa kah? So selepas kamu submit, dia akan bagi satu notis ataupun saman. Inilah yang orang selalu terkejut nih. Uncle, si anu saman saya. Dalam mahkamah syariah ada 2 saja kertas mahkamah. Kalau bukan saman, notis. Itu saja. Cerai pun saman, tuntut hak jagaan anak pun saman, pengesahan hibah pun saman. Apa yang notis? Notis untuk tuntut harta pusaka itu notis. Notis untuk memohon poligami itu notis. Dia bukan saman. Okey, apa-apa yang dimulakan dengan affidavit itu adalah notis permohonan. Okey. Ada lagi mau tanya tuan, kalau nikah kampung sahkah? Okey. Azira James, asal nak kisahlah nikah kampung, asal dia cukup 5 rukun, dia sah nikah tu. Walaupun mengikut undang-undang dia salah, tapi pernikahan itu sah. Apakah dia 5 rukun nikah tu? Ada bakal suami, ada bakal istri, ada wali. Yang selalu orang fail adalah wali. Ada nombor 4 adalah saksi, yang ke-5 adalah ijab dan kabul. Biasanya ke semua ni 5 rukun ni, yang paling susah orang jaga adalah nombor 3, wali. Banyak orang silap wali. Ada yang cakap yang kasih nikah imam tu dia jadi wali. Tidak boleh. Siapakah macam manakah jenis nikah kampung yang sah dari segi hukum? Apabila dia nikah bapa kandungnya jadi wali, itu sah. Yang bapa kandungnya tiada ni, kebanyakan yang dah sah. Ataupun dia bawa dia punya adik-beradik lelaki masa dia nikah sebab bapaknya sudah meninggal. Ini pun okey, sah. Kebanyakan lah. Yang tidak sah ni yang mualaf, tiba-tiba nikah kampung. Uncle beritahu, kalaulah lelaki, follower uncle lah, kamu mau bernikah kampung sama orang yang convert, mualaf, tidak sah sebab perlukan wali hakim. Okey? So, janganlah mimpi kamu mau kahwin sama imam-imam di belakang rumah tu, imam-imam pilak apa semua tu, yang bayar RM50, 100, 200, 300 tu. Kalau kamu punya bakal isteri ni mualaf, perkahwinan kamu tu tidak sah. Uncle cakap siang-siang ni. Okey? Kalau dia ada bapa kandung, dia Islam, original ataupun mualaf, tak kisahlah, dia ada wali bujbir yang Islam, itu okey, boleh sah pernikahan tu. So kamu tahu juga kan, kamu sudah tahu dah sah. Kamu hantam saja nikah kunun sama imam-imam, tak imam mana mau pakai, mau menghalalkan cara padahal haram. Sama juga kamu cakap kan, ini babi sudah kena kasih masuk Islam, halal ni makan. Macam itulah tu tabiat tu orang. Orang yang kahwin sudah tahu tidak sah, dia bantai juga. Okey? Faham ah? Okey, isteri sudah berkahwin lain. Sekejap ah. Okey. Isteri pernah nikah TV pakai wali hakim dan tak bertauliah. Mana ada wali hakim? Kamu percayakah dia pakai wali hakim? Dia nikah kampung, dapat wali hakim daripada mahkamah. Dah logik, okey? Itulah uncle cakap tidak logik. Dia berani cakap wali hakim. Hakim mana yang kasih dia wali? Mau dapat wali hakim ni kena buat permohonan di mahkamah syariah. Ada satu perintah mahkamah. Dia tulis sana perintah wali hakim. Dikeluarkan oleh hakim bicara. Mahkamah rendah. Boleh orang dapat perintah mahkamah, dia mau pergi mau pergi nikah kampung belakang rumah pilak apa semua. Memang tidak lah, orang bagus nikah di Jahin, lagi murah, baru RM150. Bayar imam 110, bayar saksi-saksi RM20 RM150 saja. Tidak ada orang dapat wali hakim di mahkamah syariah dia pergi kahwin nikah kampung. Tidak ada. Okey, so kamu punya fahaman wali hakim tu salah. Dia pandai-pandai saja imam
penipu tu cakap wali hakim. Okey. Saya Ita dari Tawau, apa prosedur untuk memfailkan cerai? Sudah Uncle beritahu kan tadi? Okey. 5 James Azira, 5 James Ikin Izam, apa ni ya? Tanpa lafaz cerai dengan lelaki yang dia nikah tanpa wali bapa ada kasah, tidak sah. Siti Amirah binti Kasim, tidak sah. Soalan saya Uncle, kalau si isteri pernah nikah tapi pakai wali hakim dan tak bertauliah, itu bukan wali hakim tu, confirm. Bertauliah, tak bertauliah sah. Dan dan si isteri sudah berkahwin lain tanpa lafaz cerai, yalah, tidak masalah dia kahwin lain, sebab perkahwinan dia pertama pun tak betul, tidak sah. Okey. Alright. Apa prosedur memfailkan cerai? Sudah Uncle jawab Okey. Jika saya ambil wali hakim kerana mak ayah saya tidak daftar nikah, surat nikah pun tidak ada, mak sudah cerai. Okey, just panggil mama lah ataupun bapa, sama siapa yang kamu biasa. Kalau bapa, datangkan bapa pergi mahkamah, beritahu kenapa perlu wali hakim. Begitulah, tiada sijil kahwin. Okey. Uncle mau baca soalan, takut termis. Salam tuan, kalau lelaki pula nak cerai pasal wife tak bagi nafkah batin, boleh? Kamu boleh cerai pasal nafkah tu? Okey. Assalamualaikum Cahaya Mata. Waalaikumsalam. Uncle, macam mana kalau ibu bapa pisah tanpa surat atau maklumat kahwin tapi ada anak umur 23 tahun ke atas? Dia begini, nak kisahlah, bapa kamu sudah tua kan, dah tua, minta dia buat pengesahan nikah di mahkamah syariah. Okey, nikah dia yang dulu tu kena buat pengesahan nikah. Kena buat pengesahan nikah supaya pengesahan nikah tu dia ada sijil nikah. Okey. Salam tuan, suami dah lafaz tapi tak mengaku, dah buat penafian, lepas tu dia tak nak datang. Confirm. Dalam kes cerai, pengesahan cerai luar mahkamah, Uncle panggil PCLM lah. Kalau suami tidak datang, lepas tu menipu lagi, confirm cerai itu tidak akan dapat diteruskan. So kalau kamu mahu bercerai, kamu kena memilih cerai lain, fasah kah? Okey. Kau bayangkan kalau suami itu sanggup tipu Tuhan, apalagi bini, kan Tuhan pun dia sanggup tipu. So bagus kamu cari cerai fasah ataupun taklik. Thank you Uncle for answer. Moga Uncle sekeluarga baik-baik saja. Ya amin, mudah-mudahan. Okey. Salam tuan, kalau nikah di Thailand, macam mana proses nak tuntut cerai? Kena buat pengesahan nikah juga di Malaysia, baru boleh tuntut cerai. Okey. Kalau kamu mau shortcut, kamu kena bercerai di mana tempat kamu nikah. Kamu boleh dapatkan surat cerai di Thailand juga, kalau sanggup ke sana lah. Kalau tidak, kamu kena buat pengesahan nikah di Malaysia, baru buat tuntutan cerai. Okey, laki kahwin diam-diam tak sah. Okey, laki diam-diam kahwin, okey, tidak sah kan pernikahan. So macam mana? Apa yang macam mana tu Kalau tidak sah, tidak sah lah. Kalau dia mau kasih sah, dia kena nikah balik lah. Maaf, mau bertanya, siapa ni? Mami air kan? Fatin. Okey, Fatin 478. Maaf nak bertanya. Kalau saya failkan cerai pasal suami datang mahkamah tapi saya tak pakai lawyer, boleh? Teruskan, lawan. Buktikan kamu punya fasah tersebut. Kalau kamu cakap sebab kamu pasah suami tidak bagi nafkah, buktikan. Okey, kalau contohnya kamu fasah sebab suami suka pukul, buktikan. Tidak masalah. Masalah dia cuma lambat lah, tu sejalah, biasalah kan. Jika saya ambil wali hakim kerana mak, mana tadi tu? Surat nikah pun tak ada, mak sudah cerai. Hakim akan panggil ayah atau mak yang penting. Okey, betul. Lepas tu
Uncle, macam mana kalau ibu bapa pisah tanpa surat atau maklumat kahwin, tapi ada anak umur 23 tahun? Apa yang macam mana maksudnya tu? Uncle mau faham tu soalan. Jika saya ambil wali hakim kerana itu pun sudah. Bagaimana kalau gaji suami semua masuk ke akaun saya sebelum, tapi bila dikasih keluar dibagi sedikit? Ini lakimu pintar, mendahului lawyer sudah dia ni. Dia masukkan ke akaun isteri, lepas tu dia suruh kasih masuk, dia suruh kasih keluar, semua dia ambil balik. Pintar. So janganlah kamu mau buat begitu. Kalau dia bagi kau terus, ambillah terus tu duit, jangan bagi balik. Okey? Itu sajalah. Assalamualaikum. Kalau kita bernikah di negeri lain dan mahu bercerai tapi di negeri lain, bolehkah? Boleh. Kamu boleh buat tuntutan cerai di mana tempat kamu bermastautin atau bermukim. Bermukim ni maksudnya tempat kelahiran kamu. Bermastautin ni di mana kamu tinggal sekarang, di mana tempat kamu kerja, kamu tinggal lah. Itu namanya bermastautin. Kamu boleh buat tuntutan atau permohonan cerai kes syariah di tempat tersebut. Yes, dia cakap apa tu? Nanti hakim panggil mak atau ayah. Yes, betul, dia akan panggil. Kalau tidak panggil mama atau ayah, mungkin adik-beradik kamu lah, mana-mana related yang terdekat, yang mudah menjadi saksi semasa kamu buat permohonan wali hakim. Kalau suami nak kahwin tanpa pengetahuan isteri, bolehkah uncle? Boleh. Boleh, dia kahwin begitu. Selalu orang buat begitulah, kahwin di Thailand. Cakap kalau dari segi undang-undang di Malaysia memang dah boleh. Assalamualaikum Siti. Waalaikumsalam. Kalau ex suami, siapa ni? Yani. Kalau ex suami hilang daripada radar dan tak bagi nafkah, macam mana uncle? Uncle yang patut tanya Puan Yani ni, mau cerai kah atau redha? Kalau cerai, buat tuntutan di mahkamah. Okey. Kalau redha, sabarlah menunggu sampai suaminya balik. Okey. Amira. Oh, bukankah dipanggil ayah saya? Kenapa? Boleh, panggil bapa pun boleh, panggil ibu pun boleh, tidak masalah untuk jadi saksi. Saya ingin memohon fasah. Siapa ni? Sinta Gamir 88. Tetapi sebelum ni suami sudah lafaz cerai sebanyak 3 kali. Bagaimana tu? Dakwaan kamu suami lafaz cerai ni, kalau kamu dapat buktikan di mahkamah, mungkin kita boleh buat pengesahan cerai luar mahkamah. Isunya, dapatkah kamu membuktikan? Okey? Kalau dapat buktikan, buat tuntutan PCLM. Kalau tidak dapat membuktikan, tiada saksi, tiada apa-apa, buat permohonan cerai lain, cerai fasah ataupun taklik. Mak sahaja diperlukan. Boleh juga, ibu pun boleh, ayah pun boleh, mana-manalah. Okey? Bibi Nadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uncle minum dulu. Bismillah. Assalamualaikum. Incek, just call me uncle. Okay, waalaikumsalam. Saya hendak bertanya, apa hukum bagi suami yang tidak memberikan nafkah zahir? Hukum dia berdosa. Okay, sebab apa? Dia wajib bagi nafkah zahir. So, kamu buat tuntutan di mahkamah syariah kalau suami yang kedekut. Okay. Salam uncle, Memi Anas. Waalaikumsalam. Macam mana kalau macam saya kahwin kampung, nak berdaftar sekarang sudah ada anak, 2 tak sah taraf. Soalan saya, masih bolehkah sah taraf anak-anak saya atau memang ikut saya pasport saja? Begini puan, kau kena buat pengesahan nikah di mahkamah. Bila buat pengesahan nikah, nanti anak tu akan jadi anak sah taraf. Okey, nanti baru boleh dinasabkan anak tersebut kepada bapaknya. So kalau bapak dia itu IC, so dia anakmu akan dapat taraf warga negara sebab kamu sudah ada sijil nikah. So puan mami kena buat cepat-cepat pengesahan nikah yang kamu nikah kampung tu. Okey. Okey.
Soalan seterusnya daripada Uji 91. Uji, sebab surat nikah tak ada kan? Nama bin siapa? Surat nikah tiada, biasanya nama bin Abdullah lah. Okey. Bin ayah saya, surat nikah Thailand tapi dah tak ada. Lagilah ini dongeng kena panggil. Macam mana boleh tidak ada? Cari baliklah sampai dapat. Kalau tidak, mahkamah akan anggap tidak pernah berlaku pernikahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Papa Samtai Pasam. Samtai Papa Sam. Askom. Assalamualaikum ni. Waalaikumsalam. Nak kepastian, andai kita terlepas cakap, saya ceraikan isteri tapi pada orang lain, apa hukumnya? Dari Johor. Okey. Kalau kamu cakap saya ceraikan isteri, biasanya kamu kena buat pengesahan cerai. Hukumnya biasanya jatuh. Sebab cerai ni dia bukan boleh dibawa main-main. Okey, Papa Sam. Kalau kamu tidak buat pengesahan, so maksudnya kamu akan hilang satu talak. Okey. Uncle, kalau suami tak boleh ditegur, malah meradang and maki isteri, bolehkah isteri buat alasan untuk cerai taklid? Boleh. Tidak masalah. Mimi 99, hi. Hi. Okey. Baik, bawa juga ke mak ayah untuk angkat sumpah dulu. Tidak, dia akan angkat sumpah di mahkamah saja. Ikutlah Puan Ujia, mana yang kau selesa bawa. Boleh bawa dua-duanya sekali. Bawa satu orang pun boleh. Okey, Ikin JFR. Uncle, bolehkah dia ceraikan isteri pertama tu untuk selamatkan kandungan? Dan keadaan skandalnya itu, apa yang kau boleh kasih selamat? Apa beza dia kasih cerai suami isteri dia sama dia nak kasih cerai? Kasih tahu lu, uncle. Kalau isteri pertama dia pun dia buat tai, jadi yang ingat yang isteri kedua, yang bakal jadi isteri kedua ni dia nak buat tai, pikir-pikirkanlah. Okey, bercinta memang sedap, sampai tai kambing pun rasa coklat. Tapi bila sudah jadi, bagus kamu fikir-fikirkan. Berfikir di alam nyata, jangan terawang-awang. Sah cerai kalau ada niat. Boleh buat pengesahan di mahkamah. Pandai Suji ni. Belacan hangus 87. Haha. Baru tahu imam pilak tiada, tak boleh. Istilah Uncle imam pilak ni imam tidak bertauliah lah, yang suka-suka saya. Kau tahu kan? Di Sabah sini banyak. Sedap dengar tuan lawyer. Iya kah? Thank you. Kalau tidak sedap, Uncle minta maaf ah. Uncle ni pun manusia juga, kadang-kadang pandai terlepas cakap. Kalau saksi kena tengok juga ke Uncle, ke siapa-siapa pun boleh, siapa-siapa pun boleh, asal saksi ni cukup umur dan ada di masa kejadian. Thank you Uncle, infonya. Siapa ni? Silis Bun. Welcome, sama-sama. Amira 09, mak ayah saya sudah cerai. Lepas tu cerai kampung saja. Sekarang mak sudah kahwin Malaysia. Okey, boleh bawa mama lah. Kamu tinggal sama siapa? Kalau tinggal sama mama, bawa tu ibu pergi mahkamah. Kalau tinggal sama bapa, bawa tu bapa ke mahkamah untuk proceeding wali hakim. Saya sindiket bayar ribu. Yang sindiket bayar ribu-ribu. Okey, apa soalan dia tu? Kalau nikah di Thailand, iya, apalah itu? Kamu tanya Uncle, kalau nikah di Thailand, orang yang nikah di Thailand dengan prosedur yang betul, melalui konsulat Malaysia, masuk pakai pasport, bukan melalui jalan tikus, ada sijil kahwin Thailand, ada surat konsulat. Surat konsulat yang kena cop surat tu sama dengan pasport punya tarikh masuk. Kamu boleh buat pengesahan nikah kamu di Malaysia. Okey? Maksudnya wujudkan lagi satu sijil nikah di Malaysia.
Wajib dalam masa 6 bulan. Jangan lambat. Kalau tidak kena denda lagi kamu. Banyak kena denda. Uncle, bolehkah dia ceraikan isteri pertama tu untuk selamat? Okey, dia boleh cerai, tidak cerai pun boleh. Boleh. Bercerai ini tiada sekatan. Bukti kes keganasan rumah tangga ada, tapi kenapa susah ya? Apa maksudnya susah? Kalau kamu ada keganasan rumah tangga, ada proof, senang je bercerai. Uncle, jika bapa tidak mahu menjadi wali, macam mana ya Uncle? Okey. Dalam undang-undang syariah, apabila bapa ni enggan menjadi wali, kamu kena pohon wali enggan di mahkamah syariah. Permohonan wali enggan, di mana bapa tadi, si wali ni akan dipanggil di mahkamah, akan diambil keterangannya oleh hakim kenapa dia enggan mewalikan. Kalau dia punya alasan tu berdukang, maksudnya tidak munasabah, hakim akan mengeluarkan wali hakim. Ataupun walaupun kamu permohonan wali enggan, tapi dia di sana perintah wali hakim. So don't worry. Kena pergi mahkamah juga kah untuk permohonan? Yes. Apa-apa semua memohon di mahkamah ni Puan Uji. Tiada yang tidak pergi mahkamah. Macam mana kalau ex-husband tak nak bagi anak ikut lepas saya berkahwin lain? Tak nak bagi anak ikut selepas saya berkahwin lain. Kamu mau cerita hadanah benih kan? Kalau cerita hadanah, kamu buatlah permohonan hadanah. Dapatkan perintah mahkamah. Siapa yang dapat? Okey? Adakah mengganggu pernikahan mak saya yang sekarang? Tidak. Kenapa pula dia mengganggu kan? Macam mana kalau ex-husband tak nak bagi anak ikut? Ini sudah Uncle jawab ni. Thank you Uncle. Bolehkah ke mahkamah? Boleh. So boleh ke mahkamah file penceraian pada isteri? Boleh. Tapi bukan masa PKP ni lah. Semasa habis PKP. Kalau ex-husband tak nak bagi anak ikut, ini pun balik-balik. Tapi kalau isteri tak mau cerai, macam mana dengan lafaz tu? Dia begini tidak ada istilah isteri tidak mau atau husband tidak mau. Kalau salah satu pihak ingin bercerai, mahkamah akan meluluskan cerai. Okey? Bukti kes keganasan pun sudah Uncle beritahu. Keganasan rumah tangga ada. Tapi kenapa susah ya nak minta cerai? Kamu tak pakai lawyer. Memanglah susah sebab kamu tak pandai menyampaikan perkara tersebut di mahkamah. Tahukah kamu, seandainya kamu ada kes keganasan rumah tangga, kalau bukan PKP ya, kamu boleh membuat akuan segera. Banyak yang tidak tahu akuan segera. Kamu memohon penyegeraan kes. Boleh, sebab kamu ada surat daripada kebajikan mengenai keganasan rumah tangga. Boleh. Kamu dah tahu kan? Lawyer je tahu. So, lantiklah peguam. Salam Tuan, Sabah boleh kita berdakwah sama orang Kristian? Boleh. Salam Tuan, Sabah boleh kita berdakwah sama orang Kristian? Boleh. Sama siapa sih kamu boleh berdakwah? Belum ada lagi disekat sekarang ni orang yang berdakwah. So, silakan datanglah ke Sabah, wahai Nanumiracle ke apa ni? Nanumirik 1, 2, 3. Dahlah suami tak bagi nafkah, dan nak uruskan cerai lama sangat. Kamu lah uruskan. Kalau suami urus lambat, kamu uruskan. Macam mana kalau ex-husband tak nak bagi anak ikut lepas saya berkahwin lain? Buatlah tuntutan hadanah di mahkamah syariah, wahai Puan Shikin Ikin 22. Okey. Siapa lagi ni? FSA 1001. Uncle, laki kalau dah kahwin 2 tanpa pengetahuan bini nombor 1, sudah selama 3 tahun rahsia. Apa sambungan soalan dia tu? Itulah betul tu. Saya risau jika saya panggil mak saya pernikahan mak saya di Malaysia difarakkan. Cakap sajalah sudah bercerai juga. Okey.
Salam Uncle, maaf bertanya. Tidak apa, dimaafkan. Waalaikumsalam. Suami saya seorang panas baran, tapi saya takut nak mohon cerai. Macam mana Uncle mau tolong? Kalau kau takut, berterusanlah. Puan takut sampai mati. Kalau mau lari daripada ketakutan, perlulah beranikan diri untuk memohon cerai. Jangan risau, kita di Malaysia ada undang-undang. Kena pukul, report polis, biar suami kena tangkap. Okey? Uncle, bolehkah dia ceraikan isteri pertama untuk... ini pun balik-balik saudara. Ikin boleh kalau dia mau, kalau dia sanggup. Tiada masalah. Memang ada masalah. Sebab apa? Zalim. Tapi boleh. Sebab suami tak nak bagi anak dekat saya. Kalau suami tak nak bagi, puan minta dekat mahkamah melalui tuntutan hadanah. Faham ya Siti Mariam Roslan 87. Okey, Siti Amira, soalan kedua saya Uncle. Jadi memang tidak sahlah soalan pertama saya tadi. Dan tiada masalah dengan suami yang sekarang. Suami sekarang semua ikut prosedur. Ya, tidak sahlah. Uncle, seorang mualaf boleh keluar Islam balik? Tara boleh. Tak boleh. Belum ada lagi Malaysia membenarkan murtad. Okey? Sebab suami tak nak bagi anak. Okey, macam mana kalau ex-husband tak nak bagi anak ikut? Okey. Anak luar nikah bolehkah dapatkan harta si bapa? Aisok na harapan bos. Naufazahra 41. Anak luar nikah, Uncle mau tanya, sah taraf kah tidak? Kalau tidak sah taraf, tidak layak untuk menerima harta bapa biologi dia. Dan macam mana si bapa mau bagi harta kepada si anak? Buat ikatan hibah. Cari peguam, buat ikatan hibah. Okey? Hibah ni boleh bagi harta sama siapa saja, even pun non-Muslim. Okey, kalau isteri kahwin di Siam, isteri kahwin di Siam dan berpisah tanpa suami lafaz cerai. Isteri kahwin lain ada anak. Perkahwinan dia tu farak tu kalau dia belum bercerai dengan perkahwinan yang pertama. Okey? Kalau ex suami mengganggu emosi, contohnya menghubungi orang lain untuk hubungi anak, boleh didakwa ke? Kamu ni sudah bercerai ke belum? Kalau belum bercerai, kamu boleh cuba buat report di bahagian penguatkuasaan. Okey? Bagaimana saya nak yakinkan hakim jika suami berkedudukan tanpa ada report? Hanya ada gambar je. Pakailah lawyer, biar lawyer buktikan. Okey? Lawyer saja yang pandai buktikan tu. Macam mana kalau ex-husband tak nak bagi anak ikut? Ini pun balik-balik. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Siapa ni? Harit Zaharit Amira. Semasa nikah tu, atuk saya juga dekat dengan tempat mereka akad, tapi atuk saya tak jadi wali. Dekat je tapi tidak jadi wali. Sama kan juga, nikah dah sah, tapi sekarang ni dia dalam penjara. Siapa yang dalam penjara? Okey. Uncle Kim Chimoy. Iya, Kim Chimoy. Uncle, ex-husband saya tinggal dengan teman wanitanya, tapi belum berkahwin. Sebab ex-husband saya ni mualaf. Kes di mahkamah pun belum settle. Soalan dia apa tu Kimchi? Kenapa tuan baca soalan yang sama? Soalan saya tuan tak baca pun. Kenapa? Apa soalan kau Hani Uncle sudah baca ni. Aku yang salah ni Mana Hani? Apa soalan kau Hani? Uncle dah jumpa pun. Kah handphone Uncle ni tiada soalan kau? Ada soalan si Hani ni. Okey Hani, type balik. Uncle tidak terbaca. Jangan merajuk bah Hani. Free saya ni Uncle bagi. Kalau bayar baru kau boleh merajuk. Okey Hani. Salam. Waalaikumsalam. Bolehkah kalau isteri minta cerai? Sudah ni.
Sebab dah tak tahan hati dengan suami dan hati terasa tawar. Boleh. Gurun pasir. Assalamualaikum uncle, suami saya gay. Alamak. Saya nak cerai tapi tak nak bagi tahu masalah gay tu macam mana. Cuba try adjust sama si suami. Bolehkah cerai persetujuan? Kalau ada, boleh runding cerai persetujuan lagi bagus. Boleh tutup tu aib masing-masing. Aduh, kesian kau puan dapat laki gay. Macam mana tahu gay? Macam mana tahu gay? Uncle baru perasan. Pa, Ya, bolehkah sudah? jangan kacau papa. Papa live, okey. Pa, bolehkah sudah buka luka warna? Jangan dulu. Saya kahwin sama dengan Matt. Orang Mat Saleh. Okey. Macam mana mau dicerainya ya Tuhan? Macam mana mau dicerai? Okey, kamu kahwin dengan Mat Saleh itu di mana? Kahwin di mana? Kalau di Malaysia, pohonlah cerai di Malaysia, tidak masalah. Puan boleh minta cerai fasah ataupun taklik. Okey? Soalan saya tak dibaca. Aduh, teropong terbang. Mana lagi soalan kau ni? Teropong. Soal balik, type balik. Uncle tidak terbaca. Macam mana? Janganlah bermarah. Okey? Okey, tu uncle sudah jawab. Handsome lah tuan peguam. Sudah menjek lagi kau. Siapa ni? Si Harit Zarit. Soalan saya pun uncle tak baca. Alamak. Banyak betul lah Fatin. Soal balik. Uncle main scroll sini. Uncle. Pandai hilang pula ni. Saya kahwin di England tuan. Mana sijil di England? Kah anda jual di England kau kahwin kampung? Mana sijil kahwin di England? Sahkan dulu di Malaysia baru kita cerai. Uncle, bolehkah buat fasah kalau suami kejap berhenti, kadang gi pun habis main judi online. Boleh? Boleh? Saya tanya, berapakah pendapatan untuk berpoligami? Selalunya kena ada 5,000 above lah. Yang orang cakap 2 dapur boleh berasap dengan selesa. Pengalaman uncle lah. Okay? Itu 5,000 dah cukup lah. Kena ada paling selesa. Kalau kamu boleh buktikan pendapatan kamu tu biasanya lah 5,000 ke atas lah. Saya tanya apakah okey, jawab sudah. Jazakumullahu khair uncle Gurun Pasir. Ya, sama-sama. Afwan, saya mau tanya. Alamak, pandai hilang pula. Inilah masalah anda terjawab ni. Saya mau tanya, saya sudah jatuh talak. Bolehkah saya tuntut hak penjagaan anak saya? Boleh? Hak jagaan anak boleh, tidak masalah. Assalamualaikum Uncle Mansur. Waalaikumsalam Tuan Mansur. Gaji 50 RM. Apa ni? Gaji 50 M, 50,000 boleh ke beri isteri ketiga? Dah uncle faham kau punya kenyataan. Type balik cam saya. Alamak. Now Fazah. Okay. Uncle, tak plan ke mau tambah cawangan lain? Kamu punya soalan ni, soalan mau bunuh uncle. Dah lah, anak 6 ni pun mau pingsan sudah. 1 bini pun sengsara, mau tambah lagi, itu bunuh diri kan. Cukup-cukuplah 1. Kita ikut sunnah 1. 2, 3, 4 tu kalau mampu. Masalahnya kita tidak mampu. Kemampuan orang tu berbeza-beza. Saya filekan cerai fasah, suami datang. Tak pakai lawyer. Boleh kan? Boleh. Tidak masalah. Kalau macam pula, kalau perempuan curang tapi laki dia dan bercerai dan nak pula macam mana ya? Kalau macam pula, dah faham manggil soalan dia ni. Okey lah kalau laki dia mau, bini dia sudah curang. Kalau isteri tu mau, kalau isteri tu tidak mau, cerailah terus. Ana, ketawa kamu sama siapa ni? Nur Hadi. Ketawa. Anak buah dibagi rumah.
oleh si mati. Tapi rumah itu belum habis. Apa macam ni uncle ni? Belum habis bayar. Bolehkah anak buahnya tuntut itu rumah? Anak buah ni bukan ahli waris. Kalaulah pakcik dia mati, pakcik dia ni ada bini, ada anak buah bukan ahli waris. Sorry ya. Anak buah tu jangan mimpi terlepi sangat sampai mau ambil harta si pakcik. Pastikan dulu pakcik dia ni kalau ada anak, ada bini, dia tiada harapan lah untuk mewarisi harta. Berapa kali kena mahkamah kalau suami datang mahkamah? Ini lagi bagus punya soalan. Uncle pun dah faham. Tiba-tiba berapa kali datang mahkamah? Beritahulah kes apa. Uncle, boleh tak anak 18 tahun ke atas saksi masa dekat mahkamah? Boleh. 18 tahun ke bawah pun boleh. Biasanya umur anak 13 tahun kalau petah bercakap boleh jadi saksi. Dia punya syarat saksi ini asal mumaiz, boleh berfikir dengan waras. Okay? Bukan semestinya 18 tahun. Boleh buat surat kuasa kah untuk suami tidak boleh jumpa anak sebab takut dia bawa lari anak? Mana boleh. Tapi kamu boleh buat satu prosiding mahkamah di mahkamah syariah. Kita panggil injangsi untuk tidak membenarkan anak-anak itu keluar daripada Sabah, negeri Sabah lah. Boleh. Mana lagi soalan tu? Kalau mau bercerai, perlukah persetujuan dari ibu bapa? Tidak. Tidak perlu. Bolehkah ibu kandung tuntut anak kandung luar nikah nya jaga keluarga angkat yang berbintikan bapaknya? Boleh? Boleh. Bapa kandung boleh tuntut. Masalah sekarang 10K pun susah nak lulus. Geram rasa nak pergi nikah siam karena birokrasi ni susah sangatlah. Si teropong ni, kau ni berhabis juga mau kahwin dua. Yang bini pertama tu okey sudah. Cari lawyer yang mantap lah untuk kau buat poligami, puan teropong. Teropong terbang, kan alang-alang. Okey uncle, saya type semula. Saya Airyah. Saya nak mohon fasa. Okey. Suami tak nak pergi mahkamah. Layakkah saya tuntut eddah muta'ah? Layak. Asalkan jangan kau cerita kau punya laki miskin dalam fasahmu. Okey. Kalau mau tuntut eddah apa semua boleh. Okey uncle. Okey. Uncle sudah jawab apa? Jangan lagi merajuk. Apa kesan suami failkan nusyus kepada isteri? Kesan dia, jika dia menang kes nusyus, kamu tidak layak untuk menerima apa-apa nafkah, tapi masih layak untuk tuntut muta'ah, tuntut harta pencarian. Yang kamu tidak layak tuntut nafkah, nafkah eddah, nafkah tunggakan, kamu tidak layak kalau kamu diperintahkan nusyus. Salam uncle, boleh tanya kak? Azlizan, boleh. Waalaikumsalam puan Azlizan 94. Tanyalah. Uncle, saya mau minta fasah. Suami mau buat online. Uncle, saya mau minta fasah. Suami mau online. Bolehkah sebab dia di luar negara? Boleh. Uncle sudah buat. Mak saya nikah Malaysia. Dia tak status anak dara. Nikah dengan ayah saya di Thai tak daftar. Bolehkah mak jadi saksi? Boleh. Tuan, bakal isteri mana ni? Tuan, bakal isteri saya ada anak yang dijaga oleh bekas mak mentua. Kalau saya kahwin, anak boleh ambil? Tuan, bakal isteri saya ada anak yang dijaga oleh bekas. Boleh. Boleh ambil. Buat tuntutan hadanah di mahkamah syariah. Saya nak kahwin tapi saya tak
bagi. Macam mana uncle? Saya mau kahwin tapi saya tak bagi. Apa ni? Saya nak kahwin tapi saya tak bagi. Macam mana uncle? Gaji saya over RM5,000. Cubalah cari lawyer. Gaji RM50,000. Boleh ke beristeri 3? Bukan setakat duit ni. Kalau senapang kamu tiada function, kencing manis, gaji 1 juta pun mahkamah tidak bagi. Sebab menyiksa batin bakal-bakal isteri. Bukan bab duit saja poligami ni Siapa ni? Rose Miriam ni laki perempuan. Tanya macam main-main je ni. Nanti uncle keluarkan ni. Rose. Okey, masalah tak sedap. Gaji sampai 2K. Berangan. Mana ni? Berangan nak kahwin 2-3. Nah tu bising seorang. Assalamualaikum uncle. Saya mau cerai tapi suami tak nak bagi talak sebab saya selalu Okey, boleh kamu minta fasah. So tak payah minta persetujuan si suami. Kalau kamu ada masalah nafkah batin daripada suami, kamu boleh minta fasah. Mantap uncle. Apa yang mantap tu Ri? Itu FB dah jawab. Okey, bolehkah saya buat report di Jabatan Agama Puan Kimchi? Boleh. Sazlinda Misran. Uncle, macam mana pengiraan pemberian nafkah untuk si isteri berdasarkan jumlah gaji suami? Dia kalau isteri ni, isteri tu yang kena buat apa nama dia ni? Kena buat bukti kenapa dia perlukan nafkah anak nafkah isteri. Contohlah kamu minta 1,000. Kalau kamu boleh buktikan tentang keperluan kamu sebulan 1,000, so hakim akan luluskan. Okey. So sebab apa? Nafkah setiap isteri ni dia berlainan mengikut dia punya cara hidup dan kemampuan si suami. So setakat ni nafkah isteri belum ada lagi kadar yang ditentukan macam nafkah anak. Kalau nafkah anak tu ada cadangan bukannya ditetapkan hakim mesti ikut, tidak. Itu cuma cadangan daripada pihak mahkamah, iaitu arahan amalan. Normally-nya 40%. Okey, kalau nafkah anak. Okey, uncle, kalau lafaz cerai di rumah kena denda kah di mahkamah nanti? Kena 1,000 untuk kesalahan lafaz cerai luar mahkamah. Nafkah anak, bolehkah saya tuntut 400 satu orang anak? Okey, berapa pun boleh asal kamu dapat buktikan bahwasanya 400 satu orang anak tu merupakan keperluan anak. Contohlah kamu buktikan bil pampers, bil susu, bil baju, kan, makanan, beras, apa semualah, kan, sewa rumah, okey, nursery, itu kamu buktikan, boleh? Jangankan 400, 1,000 satu anak pun boleh. Kalau kamu boleh buktikan, saya nak kahwin tapi isteri saya tak bagi. Macam mana uncle? Gaji saya lebih RM5,000. Mana ada bini mau kasih kau poligami? Biasalah tu. So cara dia lawan sajalah di mahkamah. Gentleman, buat permohonan, pakai lawyer. Bini cakap mau begini, bagilah nafkah yang mencukupi. Okey? Macam gitulah. Kalau bukan apa, 5,000 sekarang ni sikit lah, puan. Teropong 5,000 apa sangat. Okey, bagilah nafkah isteri sampai dia puas hati. Okey, sampai dia tiada isu duit, isu batin pun dia tu sudah tidak ada. Barulah kamu mohon poligami. Barulah bini pun checkmate. Pakcik dia ni tak ada bini, tak ada anak. Oh, anak buah dia yang jaga dia sampai dia mati. Begini, anak buah ni dia tidak akan jadi ahli waris tau. Kena faham Yang ahli waris kepada pakcik dia ni adalah ibu bapa dan adik beradiknya. Itu kena faham. Kalau ada ibu bapa dia hidup, maksudnya ahli waris si pakcik tadi tu cuma bapa dan ibunya. Seandainya bapaknya tiada, dia akan naik pergi adik-beradik. Kena faham itu susur galur siapa ahli waris dalam faraid. Okey? Rasanya anak buah jauh sekali.
Tapi kalaulah pakciknya ada buat hibah sama anak buahnya, ya, tidak masalah. Kalau ada buat ikatan hibah, dia boleh tuntut di mahkamah syariah untuk buat pengesahan hibah. Kes ni kalau si mati hibah siapa tidak apa kan? Ya, betul. Kalau dia ada buat hibah, boleh. Okey, ada orang tanya uncle, siapa ni? Tuan nak tanya, si Ana 91 menanya, Tuan, kita nak tanya, adakah itu kalau nikah di kampung, adakah itu sah? Sah nikahnya jika cukup 5 rukun. Puan Ana 91, Liaba, okey. Cukup 5 rukun, sah. Tapi perlu buat pengesahan di mahkamah. Kalau tidak keluar sijil nikah. Bolehkah dituntut? Tidak boleh kalau tiada hibah. Kalau ada cerita. Ibu kandung tuntut semula hak anaknya sama keluarga angkatnya. Boleh? Try lah buat. Kalau suami keuangan tak stabil, nafkah tak pernah bagi, berhakkah dia tuntut hak jagaan anak? Berhak memang berhak, tapi dapat tu belum pasti. Apa? Okey? Kata si nikah. Okey. Alright. So, siapa pun berhak untuk buat tuntutan. Isunya sama ada mahkamah luluskan untuk bagi kepada bekas suami ataupun bekas isteri. Itu dia punya isu sekarang. So, masing-masing lah membuktikan siapakah yang lebih baik menjaga anak. Okey? Pakcik dia, okey, uncle anak luar nikah dijaga. Uncle anak luar nikah. Okey, bapa kandung ni kita nak panggil bapa kandung, kita panggil bapa biologi saja. Bapa biologi tiada hak terhadap anak tersebut. Uncle terus terang mengikut hukum undang-undang syariah lah. Okey, thank you uncle jawapan tadi. Waalaikumsalam. Nur sayang ni. Siapa lagi ni? Rad Riago. Pakcik dia ni tiada bini, tiada anak. Anak buahnya yang jaga dia sampai dia mati. Uncle sudah tanya tadi, pakcik dia ni begini. Pakcik dia ni, datuk nenek dia masih hidup ke belum? Sudah mati ke? Itu nanti PM uncle lah, sebab kita mau tahu dulu ahli waris tu siapa. Yang bini pertama dah setuju lah tuan. Dah lah, sekarang ni PKP lagi lah susah. Yes, betul. Kalau bini pertama dah setuju, kamu pakailah lawyer buat permohonan poligami. Kamu cakap kamu ni apa nama itu? Berkemampuan, tapi tidak mampu lantik lawyer. Rasanya hakim akan setuju kah? Hahaha, teropong tenggelam. Terpong tenggelam. Tidak bagi hak. Okey. Bagaimana kalau keluarga angkatnya tidak mahu hak penjagaan itu semula? Kamu boleh fight lah. Kita lawan lo. Manalah ada ibu angkat, bapa angkat mau kasih. Biasalah tu. Lawan lah. Lawan saja. Beritahu kenapa. Uncle, kalau lelaki mau cerai tapi perempuan tidak mau, macam mana tu uncle? Bolehkah? Boleh. Sebab talak di tangan suami, bukan si isteri. Uncle, apa saja dokumen untuk daftar poligami? Uish, daftar poligami banyak. Sijil kahwin kamu isteri pertama. Lepas tu IC bakal bapa mentua, IC bakal bini. Okay. Lepas tu kamu punya pendapatan, harta-harta, kesihatan kamu, buat report paling bagus, tiada kencing manis, kan? Si burung sehat. Itu kena buktikan di mahkamah. Kenapa kamu mau kahwin? Kenapa mau poligami? Begitulah hakim. Kenapa? Okay. Lelaki ini ada anak luar nikah dan dia menjaga anak tersebut, tapi ibu kandung tidak mau jaga anak tersebut. Lelaki ini ada anak luar nikah dan menjaga anak tersebut, tapi ibu kandung tidak mahu jaga. Uncle tak faham lah hijau.
Apa sebenarnya soalan tuh? Bolehkah saya tuntut nafkah anak 401 orang lagi pun anak masih bersusu dan berpempas? Boleh. Buktikan saja di mahkamah. Kenapa kamu minta 400? Maksud uncle buktikan tu risit-risit pembelian keperluan. Kalau cerai suka sama suka, adakah masih boleh tuntut hak sepenceraian? Boleh. Okey. Walaupun fasah pun boleh. Apa cerai pun boleh. Tiada masalah. Cerai talak 3 pun boleh tuntut harta pencarian. Dia tiada kaitan dengan apa-apa pun. Radriago, Paci dia ni tidak ada. Okey, sampai mati pasal rumah tu. Okey, Radriago, PM uncle lah. Sebab kes kamu ni ada rumit sikit. Panggil orang yang punya hal tu. Kamu mewakili je kan? Apa hukum suami tidak pernah bagi nafkah selama berkahwin? Hukumnya berdosa. Haram. Jadi tuntutlah. Isunya bukan hukum. Apa tindakan puan? Adakah puan sudah buat tuntutan di mahkamah? Atau redha? Atau membiarkan? Kasihan. Nah, itulah selalu uncle dengar. Kasihan bang uncle, kasihan. Rupanya suami tidak kasihan kamu kan? Pakcik dia ni, alah, balik-balik juga ni. Salam tuan, mau tanya, kalau ex-husband tuntut hak jagaan anak, tapi ex-isteri mahu jaga anak, so berlawanlah kamu untuk membuktikan siapa lebih baik menjaga. Tuan, kita nak tanya, tanyalah. Adakah nikah di kampung, adakah itu sah? Sudah bang uncle jawab ni anak. Kalau cukup 5 rukun sah, kalau tidak cukup tidak sah. Siapa yang ketawa ni? Pen merah, pen biru. Hahaha, sinapang. Senang cepat keluar peluru. Siapa yang poligami, kau faham lah tu apa sindiran dia. Kalau setakat berlayar 2 minit, janganlah bercita-cita untuk berkahwin banyak. Kasih hebat dulu tu dayungan sampai berminit-minit. Segitu tu. Bekas suami tak bagi nafkah. Bekas suami tidak bagi nafkah anak. Dia 3 bulan. Sebelum ni pun bagi tak tetap. Kahwin lagi boleh pula. Aduh, apa ada duit. Puan Inalina 83. Kamu membebel tidak berguna. Kalau tiada tindakan, uncle nasihatkan kamu buat tuntutan di mahkamah syariah. Tuntutan nafkah anak dan tunggakan nafkah anak. Bagi tahu cakap dia sanggup berkahwin baru daripada memberi nafkah. Okey? Senapang cap gajah tu tuan. Nak kisahlah cap apapun. Bolehlah kamu tembirang di sini, di katil bini kamu saja yang tahu kan. Uncle, saya ada soalan. Bolehkah daftar kahwin, sijil lahir, tetapi bakal suami mahu jamin? Uncle, saya ada soalan. Bolehkah daftar kahwin, sijil lahir? Oh, tidak boleh. Sijil lahir saya tidak boleh. Tetapi bakal suami mahu jamin. Ini kau jangan tanya uncle pasal jamin tidak jamin. Itu cerita immigration. Untuk berkahwin, kamu kena ada 2 jenis dokumen. Pasport atau IC. IC ni banyak kategori ya. IC merah, IC biru, IC hijau. Boleh. Pasport pun ada 2 kategori. Pasport antarabangsa, pasport IM13 pun boleh. Kalau surat beranak, tak boleh. Dulu uncle dengar boleh. Sekarang tidak boleh. Okey. Terima kasih uncle sudah jawab pertanyaan saya. Okey, siapa itu? Soltina. Jadi, mana diamond uncle? Kasih sedekah dulu tu diamond bah. Tuan, saya betul susah urusan kad Malaysia ni. Alamak. Semua dah setuju pun sampai mahkamah macam-macam hal. Teropong. Lantik peguam. Itu saja uncle punya tips untuk si teropong. Mr. Teropong, Tuan Teropong, Datuk Teropong terbang. Okey. Biar terbang, jangan tenggelam, Tuan Teropong. Salam, isteri saya ada orang lain. Alamak, siapa ni? Pen merah.
saya nak lepaskan, tapi baru-baru ini dia buat fasah. Macam mana mahu buat? Senang. Pen merah lantik lawyer, runding sama dia punya bini kamu atau lawyer dia untuk buat cerai persetujuan. Okey? Ataupun yalah, cerai persetujuan lah. Sebelum mohon wali hakim, siapa ni? Amira. Kena settle apa dulu, yang berapa lama prosesnya? Kena settle di Jabatan Agama dulu. Kamu pergi Jabatan Agama dulu, dapatkan satu surat laporan. Kenapa kamu perlu wali hakim? Biasanya Jahin dulu akan bagi laporan tu. Okey. Hukum suami masih belum cerai, tapi suami suruh tinggal asing, tidak sediakan tempat tinggal untuk anak isteri. Kamu tuntutlah di mahkamah. Okey. Buat tuntutan di mahkamah. Jangan tunggu-tunggu. Sekarang tunggulah PKP kan. Sebelum mohon wali hakim, kena settle. Okey, sudah. Uncle, suami saya nak tinggalkan saya untuk balik kampung kembali, kat ayah. Okey. Kalau dia mau kasih tinggal, kamu buatlah tuntutan apa yang wajar. Tuntutan nafkah isteri, nafkah anak kah, macam-macam lah kamu buat tuntutan, tiada masalah. Kamu boleh juga arahkan supaya suami tinggal kembali bersama si isteri semula. Boleh buat tuntutan di mahkamah. Okey, ada section tu di dalam undang-undang keluarga Islam. Okey, memohon untuk supaya suaminya kembali tinggal bersama dengan isteri. Uncle, suami jaga anak tak sah taraf dan berat sebelah dengan isteri baru. Ambillah balik. Okey. Sebenarnya anak tidak sah taraf ni, hak penjagaan adalah kepada ibu kandung dan keluarga ibu kandung sahaja, bukan sama suami. Okey. Apa yang checkmate-nya? Mrs. Nia 92. Macam ada yang dah kena ni, mahkamah. Tuan, kalau bakal isteri saya ambil je anak dia, bakal isteri. Tuan, kalau bakal isteri saya ambil je anak dia yang sebelum ni dijaga oleh bekas mertua tanpa urusan. Actually boleh kan, tapi tengoklah macam mana bekas mentua dia tu memberi. Okey. Kalau nikah kampung, adakah ini lagi si Ana ni balik-balik tanya? Sah kalau cukup rukun. Kalau lafaz cerai taklik, apa patut kena buat? Buat tuntutan di mahkamah syariah mengenai lafaz cerai luar mahkamah taklik tersebut. Okey. Suami masih belum cerai tapi dia berdating dengan perempuan lain. Itu salah jenayah syariah ke? Yalah, berdua-duaan. Boleh ditangkap kalwat tu. Kan? Buatlah report. Biar dia kena tangkap. Okey? Oh, sudah boleh. Okey? BKN bukan sapa-sapanya. Assalamualaikum Uncle. Waalaikumsalam. Siana ketawa-ketawa kawan. Kalau suami cakap setuju untuk bercerai, adakah telah jatuh talak? Untuk bercerai, kalau setuju mencerai, dia kena lafaz cerai lah, betul, bagus. Kalau setakat bersetuju saja, belum lagi dia cerai kan. Sebelum mohon wali hakim, kena settlekan apa dulu? Sudah Uncle jawab tadi kan. Kena pergi Jabatan Agama tu. Suami tak nak bagi sijil nikah ori. Macam mana ya? Apa susah, buat saja laporan polis, minta cetak baru di Jabatan Agama. Gitu je. Jangan gaduh-gaduh. Bukan ada apa-apa pun. Kalau nikah dengan warga asing yang PTI, kalau ada anak, apakah status kewarganaan anak tersebut? Kalau kamu ni perempuan, anak tu warga negara. Kalau kamu ni lelaki, anak tu bukan warga negara sebab dia akan ikut ibu. Okey? Status anak ni dia ikut ibu kandungnya. Okey, turun mana? Uncle, nak tuntut mutaah, urusan dia lama kah tidak? Lama. Tuntut duit mana boleh sekejap, mestilah lama. Okey. Salam tuan. Aduh. Mana tadi salam tuan?
Jangan. Papa mau jawab nih. Okey. Mami tidur sudah. Ya, okey. Sampai isteri pertama tu meninggal. Apa mak? Gantung tidak bertali dah 2 tahun. Hukum. Apa hukum? Nikah di luar Thailand. Mau pencerahan, tuan. Terima kasih. Gantung tak bertali dah 2 tahun. Apa hukum? Nikah di luar. Okey. Kamu kena buat pengesahan nikah di Malaysia. Baru kamu layak untuk buat tuntutan tuntutan cerai. Okey. Kalau saya nak bercerai, boleh tak guna surat sokongan? Boleh? Boleh surat sokongan doktor? Mudah-mudahan sebab suami tak nak lepaskan. Boleh. Kamu boleh minta taklik, boleh minta, "Uncle, bolehkah uncle kahwin?" Boleh. "Uncle, bolehkah uncle kahwin lagi?" Uncle cuba tanya orang rumah uncle. Aku dismiss kau daripada ni nanti ya. Kau cari pasal aku. Siapa ni nama dia? Hazmina Aziz. Jangan. Kau jangan provok uncle di sini. Uncle kasih keluar kau nanti. Terima kasih tuan. Wah, sama-sama. Yes, kalau kau tidak kerja, jangan buat kerjaan dapat faedah. Okey? Mau main-main, dapat yang main-main, bergaduh nanti. Adik saya lelaki nak cerai dah. Isteri dia tak nak tuntut semua perabot dalam rumah ikut harta sepenjan. Boleh ke? Boleh. Buatlah tuntutan di mahkamah. Okey? Uncle, kalau surat cerai udah keluar tapi mantan suami mau masalahkan perceraian aku. Anda faham lah uncle. Terima kasih uncle. Kalau nikah kampung terus mau daftar lewat, bolehkah? Boleh. Tapi tidak semestinya nikah kamu tu perlu disahkan dahulu di mahkamah. Tahu kau. Sorry ya. Nasib kau sorry. Kalau ndak uncle mau kasih keluar. Sebab apa? Dia ni, kamu bergurau pasal poligami, itu boleh menyebabkan pergaduhan yang amat sangat. Jangan main-main. Perempuan ni, kau beli buat jajal yang lain, tapi kau jangan cerita pasal poligami. Biar binimu ustazah mengamuk, dia tetap mengamuk. Percayalah sama uncle. Okey, jadi jangan cari pasal. Okey, bagus-bagus, senyum-senyum, ketawa-ketawa. Kamu start pasal poligami, nanti tidak faedah kamu. Gaduh seminggu. Jangan gagar nih. Okey. Sekarang jam berapa sudah? Jam 4. Tadi uncle start. Lama sudah nih uncle. Okey. Uncle rasa uncle perlu sudah kasih off dulu sebab lama sudah. So kita sambung ni malam insya-Allah. Tengok anak pun sudah panjat-panjat, tidak sabar sudah mau suruh off. Okey. So soalan yang uncle belum jawab ni nanti soal balik masa sesi malam ni ya. Okey. So kita jumpa lagi. Yang baik daripada Allah, yang kurang baik tu mungkin terkasar bahasa kah, bahasa uncle yang dekatan tuan. Taulah bahasa Sabah ni, uncle try untuk kasih faham orang Sabah. Okey. Jadi uncle ucapkan semoga sesi live ni ada manfaat kepada semua followers. Okey. Kita jumpa lagi pada malam ini. Thank you for giving uncle bunga, segala nasi lemak, pizza, diamond. Okey. Thank you. So sama juga John Ngimong, kalau pasangan belum berkahwin tinggal serumah muslim dan non muslim, apakah boleh ditangkap? Boleh. Tangkap basah, berkhalwat. Okey. Jadi sorry uncle, rasanya uncle terpaksa kita break dulu. Kita sambung malam ni insya-Allah dalam jam 9.30 atau pukul 10. Okey, kamu ready saja. Okey. So jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Uncle maafkan, don't worry. No hard feeling, okey? Siapa nama dia? Okey, bye. Bye cepat. Bye. Bye. Okay, see you. See you next